Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor, Isham Jalil mendakwa kegagalan dua bekas Perdana Menteri mentadbir urus kerajaan bawah kepimpinannya antara punca keuangan negara menjadi tenat. Dakwa beliau ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-7 pada 2018, hutang negara meningkat kepada RM741 bilion berbanding bawah pentadbiran Datuk Seri Najib Razak hanya RM689 bilion pada 2017. Katanya jumlah pinjaman domestik dan asing oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk 3 bulan pertama tahun 2019 adalah RM36.4 bilion, jauh lebih tinggi berbanding zaman Barisan Nasional untuk tempoh sama iaitu RM12.9 bilion dan 2016 RM11.1 bilion. Selain itu, pinjaman bond samurai adalah RM7.3 bilion, tetapi jumlah masuk yang direkodkan Kerajaan Pakatan Harapan hanya RM7.06 bilion. Persoalan, ke mana 200 juta lagi belum dijawab. Begitu juga rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia jatuh teruk daripada 109.4 bilion Amerika dolar pada Mei 2018 kepada 102.1 bilion Amerika dolar pada Januari 2019. Ini menyebabkan nilai ringgit merosot berbanding mata wang utama sejak 9 Mei 2018, iaitu daripada RM3.94 bagi setiap 1 USD jatuh teruk kepada RM4.67 per USD pada Februari 2019, katanya. Kata Isham, berikutan kegagalan itu, Malaysia jatuh 2 anak tangga dalam Global Competitiveness Index bagi tahun 2018 hingga 2019 di kedudukan ke-25 dunia, manakala defisit kerajaan untuk tahun 2018 adalah RM52.5 bilion atau 3.7% dari keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding RM40.3 bilion atau 3.0% dari KDNK di bawah Barisan Nasional. Katanya KDNK negara pada 2019 merosot ke paras 4.6%, sedangkan sebelum PRU14, ekonomi Malaysia dinilai akan berkembang pada kadar 5.4% pada 2018 dan 5.1% pada 2019. Akibat pemansuhan GST menyebabkan kerajaan hilang 20 hingga 30 bilion pendapatan, manakala SST yang diperkenalkan semula oleh Pakatan Harapan menyebabkan berlaku ketirisan dan penipuan cukai. Tidak cukup dengan itu, peruntukan kepada Kementerian Keuangan melonjak berganda daripada RM38.1 bilion pada 2018 kepada RM68.4 bilion dalam bajet 2019, sedangkan kementerian lain seperti pertanian, luar bandar, pembangunan usahawan dan perumahan dikurangkan, katanya. Sementara itu, dalam era pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, Muhyiddin gagal menangani wabak penyakit berbahaya sejak berkuasa, di mana keputusan kerajaan membawa kepada kenaikan kes jangkitan sehingga 30,000 kes sehari. Bekas Perdana Menteri itu juga gagal menyampaikan pencegahan awal kepada rakyat, iaitu lewat 3 hingga 4 bulan berbanding negara jiran yang telah menerima pencegahan awal. Dia gagal mengekang kejatuhan ekonomi negara di mana ekonomi masih diparas negatif dan kadar pengangguran meningkat sehingga 4.8% dan pengangguran belia dianggar melebihi 15%, serta hampir 800,000 orang hilang kerja dan lebih 4 juta hilang pendapatan. Banyak kegagalannya termasuk mencegah kejatuhan nilai ringgit yang berada di paras RM4.4 berbanding USD dan RM7.43 berbanding baht, katanya. Dalam sesi itu, Isham mendedahkan banyak lagi kegagalan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8, antaranya gagal membantu rakyat yang hidup dalam keadaan tertekan yang memerlukan pengeluaran wang simpanan akaun 1 dari kumpulan wang simpanan pekerja KWSP tanpa syarat. Muhyiddin juga didakwa gagal melanjutkan moratorium bank walaupun PKP dilanjutkan dan darurat dikenakan sehingga bulan Ogos 2021, di mana kehilangan pendapatan rakyat dijangka meningkat dan mereka tidak mampu untuk bayar bank. Muhyiddin juga didakwa gagal menstabilkan kemelut politik, menyebabkan lebih buruk dengan kedegilan mahu terus memegang kuasa walaupun telah hilang majoriti dan sokongan mengisytiharkan darurat politik untuk terus berkuasa.